الحمد لله الحمد لله القائل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Kelebihan Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Imam Ibn Jarir Al-Tabari menukilkan dalam tafsirnya Al-Tabari sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya Engkau ya Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kekasih. Engkau juga telah bercakap dan berbual dengan Nabi Musa alaihi wasallam. Engkau telah memberikan kerajaan yang besar terhadap Nabi Daud alaihi wasallam dan telah melenturkan besi untuknya serta telah menundukkan gunung baginya. Engkau juga telah memberikan kerajaan yang agung untuk Nabi Sulaiman alaihi wasallam, telah menundukkan jin, manusia dan syaitan bagi Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Engkau juga telah menundukkan angin baginya dan engkau juga telah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihi wasallam, yaitu kekuasaan dan kedudukan yang tidak patut bagi seseorang yang lain setelah itu. Engkau telah mengajarkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi wasallam dan Injil kepada Nabi Isa alaihi wasallam dan menjadikan dia dapat menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak serta dapat menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia dengan izinmu. Engkau juga telah melindunginya dan ibunya daripada syaitan sehingga akhirnya tiada jalan bagi syaitan itu untuk menggoda Nabi Isa alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah menjadikanmu sebagai kekasih. Telah termaktub dalam kitab Taurat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Tuhan yang Maha Pengasih. Aku telah mengutusmu untuk semua manusia bagi membawa khabar gembira dan untuk memberi peringatan kepada mereka. Aku juga telah melapangkan dadamu dan aku juga telah mengampunkan kesalahanmu serta meninggikan namamu dengan selalu disebut-sebut. Diriku tidak akan pernah disebut kecuali kamu juga disebut bersamaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, aku juga telah menjadikan umatmu sebagai umat yang terbaik, dikeluarkan untuk semua umat manusia. Aku juga telah menjadikan umatmu sebagai umat yang pertengahan, serta menjadikan mereka sebagai umat yang terdahulu masuk syurga, sedangkan mereka adalah umat yang terakhir di dunia. Aku jadikan umatmu tidak harus bagi mereka berhujah sehingga mereka bersaksi bahawa kamu adalah hamba-Ku
dan utusanku. Aku jadikan daripada kalangan umatmu kaum-kaum yang hati mereka selalu lembut. Aku telah memberikan kamu 7 ayat dalam surah Al-Fatihah yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Aku memberikan kamu penutup surah Al-Baqarah daripada perbendaharaan yang terdapat di bawah arash. Hal ini tidak pernah aku berikan kepada nabi sebelum kamu. Dan aku berikan telaga Kautsar kepadamu. Selain itu, aku telah kurniakan kepadamu 8 keutamaan, iaitu Islam, hijrah, jihad, salat, sedekah, puasa Ramadan, amal ma'ruf dan nahi mungkar. Aku juga telah menjadikan kamu sebagai pembuka dan juga sebagai penutup, dan telah diwajibkan ke atas kamu 50 kali solat. Setelah itu, perawi menyebutkan kisah berulang-aliknya Nabi SAW antara Nabi Musa SAW dan Tuhannya untuk meminta pengurangan bilangan solat yang diperintahkan dalam sehari sehingga menjadi 5 kali sahaja. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj ini memperincikan kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi dan umat terdahulu diberikan keistimewaan tertentu, namun kelebihan umat ini terlalu istimewa yang tidak diberikan kepada umat yang lain. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menegaskan sedemikian. Suatu ketika Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ada orang yang lebih baik daripada kami, sedangkan kami masuk Islam dan berjihad bersamamu? Jawab Nabi SAW, ada. Mereka adalah orang-orang yang datang setelah kamu. Mereka beriman kepadaku, sedangkan mereka tidak pernah melihatku. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, terdapat banyak lagi kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Sebahagian darinya adalah dimurahkan keampunan. Ahli batil tidak dapat mengalahkan umat ini. Umat ini diberi kelebihan solat dan puasa. Solat antara kelebihannya adalah keampunan, bebas dari sifat nifak dan selamat dari neraka. Puasa pula kelebihannya bersih tubuh daripada perkara yang haram, dekat dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, beramal yang baik-baik, terpelihara daripada lapar dan dahaga, mendapat cahaya dan melintasi titian dengan mudah, serta mendapat kemuliaan-kemuliaan di syurga. Berbeza Rasulullah SAW daripada nabi-nabi yang lain, ialah menyimpankan doa mustajabnya untuk memberi syafaat kepada umatnya. Kelebihannya lagi adalah pahala umat ini diganda-gandakan berbanding umat yang lain. Umat ini dianugerahkan istirja', iaitu sebutan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kerana mereka mendapat selawat keampunan dan rahmat. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala menutup aib maksiat yang kita lakukan. Sedangkan maksiat yang dilakukan oleh umat terdahulu akan tertulis dosa dan kafarahnya di depan pintu-pintu rumah mereka. Nabi Isa AS yang turun dan membunuh Dajjal nanti bukan sebagai Nabi, tetapi sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Rasulullah SAW akan memberi minum umat ini daripada air telaga Kautsar. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Fudiltu 'alal anbiya'i bi sittin, u'titu jawami'al kalimi, wa nusirtu birru'bi, wa uhillat liyal ghanaimu, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida, wa ursiltu ilal khalqi kafah wa khutima biyan nabiyyun." Aku diberi keutamaan ke atas para nabi dengan 6 perkara. Pertama,
Aku jadikan jawami al-kalimi. Kedua, aku ditolong dengan rasa takut yang dihujamkan di dada-dada musuh aku. Ketiga, ghanimah dihalalkan bagiku. Keempat, bumi dijadikan suci untukku dan juga sebagai masjid. Kelima, aku diutuskan kepada seluruh makhluk. Keenam, para nabi ditamatkan dengan kerasulanku. Hadis riwayat Muslim. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, pengajaran dan penghayatan khutbah ini ialah yang pertama, umat Islam adalah bersyukur menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan keseluruhan nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita untuk mencari keredaan-Nya, mematuhi suruhannya dan menjauhi larangannya secara fizikal dan amalan hati. Yang kedua, umat Islam hendaklah mengamalkan semampu mungkin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpeluang besar meneguk air daripada telaga Kautsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, umat ini telah dimuliakan kerana tugas yang dipukulnya. Umat ini akan senantiasa dalam keutamaan, kebaikan dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala selagi mana menjalankan tugas para nabi, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna aktsaruhumul fasiqun. Kamu, wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Ali Imran 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita supaya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar senantiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Umat Islam
Dinasihatkan terus berhati-hati dan menjaga keselamatan diri, persekitaran dengan mematuhi SOP ditetapkan bagi mengelakkan penularan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرفودين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم عدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك ولوالي أهدي سلانغور Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini wal muzafina wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rashad. Allahumma ya azizu ya muntakim Ya Jabbar, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidin wal mustad'afi fi Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Kamu hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا